Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Assalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Wala hawla wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Allahumma zidna ilma warzuqna fahma. Alhamdulillah, syukur pada Allah Subhanahu wa taala atas limpah kurnia dan nikmat yang Tuhan telah berikan kepada kita. Dan kita juga sentiasa bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas kurniaan nikmat ilmu yang diberikan kepada kita melalui kefahaman huraian-huraian yang diberikan oleh ilmuwan besar seperti Imam Al-Ghazali rahimahullah, yang kita sentiasa doakan agar beliau dikurniakan rahmat oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita sambung perbincangan berkaitan dengan penjelasan sebab tercelanya ilmu. Ini bab ketiga dalam kitab, atau bab yang pertama dalam kitab yang besar, iaitu Ihya Ulumuddin karya Imam Al-Ghazali rahimahullah. Kita telah jelaskan sebelum ini bahawasanya Imam Al-Ghazali menyatakan bahawa satu-satu ilmu itu menjadi tercela kadang-kala bukan kerana dirinya sendiri, tetapi disebabkan oleh manusia yang mempelajarinya. Dan sebab bagaimana satu-satu ilmu itu boleh menjadi tercela, kata Imam Al-Ghazali, sebab yang pertama seperti yang telah kita bicarakan adalah kerana sesuatu ilmu itu boleh membawa kepada satu kemudaratan. Contoh yang diberikan oleh Imam Al-Ghazali ialah ilmu sihir, ilmu mentera dan lain-lain lagi. Hari ini kita sambung perbahasan Imam Al-Ghazali sebab yang kedua yang menjadikan satu-satu ilmu itu tercela. Apa dia? Muka surat 124 bahawa ilmu itu menurut kebiasaannya memberi kemudaratan kepada yang empunya ilmu itu sendiri. Itu juga menjadi sebab satu-satu ilmu itu tercela, kerana ia memberikan kemudaratan terhadap yang empunya ilmu itu, lazimnya, secara lazimnya. Contoh yang diberikan oleh Imam Al-Ghazali, ilmu yang tercela disebabkan oleh kemudaratan terhadap empunya ilmu itu adalah ilmu nujum, ilmu bintang. Ilmu bintang. Ada ke tidak ilmu bintang tadi ni? Ada kan? Astronomi kan ada orang belajar lagi. Tapi ada satu lagi aspek daripada ilmu astronomi itu dipanggil astrologi. Yang bahaya tu yang astrologi tu, apabila dari ilmu bintang itu ditafsirkan macam-macam dan dikaitkan peredaran bintang, manazil bintang itu kepada kesan-kesan kepada manusia, kepada makhluk secara mutlak. Itu bermulanya tercela ilmu bintang ini. Nanti dihuraikan yang mana elok, yang mana tak elok ilmu bintang ini. Ilmu nujum itu, kata Imam Al-Ghazali, ia sendiri tidak tercela. Sebab ilmu nujum itu terbahagi kepada dua. Yang pertama, bahagian hisab, bahagian perkiraan yang kita ambil daripada bintang-bintang. Dan ini aspek
hisab atau aspek perhitungan itu diiktiraf oleh Al-Quran sendiri. Al-Quran sendiri menyatakan misalnya dalam surah Ar-Rahman, asy-syamsu wal qamaru bihusban. Asy-syamsu wal qamaru bihusban. Ar-Rahman ayat kelima, yang bermaksud matahari dan bulan itu beredar menurut perhitungannya. Ini kekuasaan Allah Subhanahu wa taala menjadikan segala makhluk yang ada dalam semester yang begitu banyak ini, bulan, bintang, matahari, planet-planet, semuanya berada pada peredarannya yang tepat. Tak ada yang berlaga antara satu dengan yang lain. Sedangkan ini semua besar-besar ni, bukan kecil-kecil. Dan kadang-kadang peredarannya pun laju, bukannya perlahan. Itu bagi kita orang yang beriman, kita kata ini kebesaran Allah Subhanahu wa taala. Kerana hanya kekuatan yang ada pada penciptanya sahaja yang menyebabkan perkara-perkara ini boleh beredar dengan begitu tepat sekali hisabnya, husbannya, perhitungannya. Dan dalam ayat yang lain, surah Yasin yang selalu kita baca itu disebut wal qamara qaddarnahu manazila hatta 'ada kal urjunil qadim. Yasin ayat 39, yang bermaksud kami tentukan bulan itu beberapa tempat tertentu sampai kembali dia seperti mayang yang sudah tua atau tandan yang sudah tua. Itu juga pengiktirafan Al-Quran berkaitan peredaran planet, peredaran bulan, peredaran bintang, peredaran matahari yang telah tersusun dengan baik perhitungannya, dan dia ada satu pattern, ada satu dia punya kelazimannya yang kita boleh mendapat manfaat daripada peredaran-peredaran tersebut, kan? Dengan beredarnya bulan dan matahari itu ada malam dan siang. Bila ada malam, adalah masa berehat. Jadi Tuhan jadikan malam itu untuk kita berehat, siang untuk bekerja. Walaupun hari ini orang ada yang masuk kerja pukul 8 malam, keluar pukul 7 pagi. Termasuklah anak saya, kerja HO dekat Hospital Shah Alam. Doktor baru belajar, baru kerja, masuknya pukul 8 malam, keluarnya pukul 10 pagi, 14 jam. Itu dah melawan fitrah tu kan. Melawan fitrah lah, sebab malam itu ada peredaran yang dibuat oleh Tuhan untuk menjadikan kita boleh berehat di waktu malam. Tapi nak buat macam mana kan? Kan doktor tak kerja malam kan, orang sakit siapa nak jaga? Okey, itu satu bahagian, iaitu bahagian hisab, yang menurut Imam Al-Ghazali yang ini tak ada masalah, malah baik lagi, kan? Aspek ilmu nujum yang berupa perhitungan-perhitungan yang kita dapat lihat dan manfaat dari peredaran bintang itu merupakan satu yang baik bagi kita dan diiktiraf oleh Al-Quran. Kemudian satu bahagian lagi daripada ilmu nujum itu adalah hukum-hukumnya, hukum-hukum yang kita dapat daripada peredaran bintang tersebut. Hukum-hukum dan hasilnya kembali kepada membuat dalil atas segala kejadian dengan sebab musababnya. Yang ini dia punya part yang nantinya dia ada risiko-risiko yang melibatkan tauhid, iaitu menyerupai dengan cara doktor membuat dalil dengan detakan jantung kepada apa yang akan terjadi dari penyakit. Dia bagi misalannya macam doktor jugalah. Doktor pun dia melihat kepada pergerakan nadi, pergerakan jantung, pergerakan saraf yang ada dalam biologi manusia ini, dan daripada situ doktor membuat hukuman, membuat penilaian. Oh, ini sakit ini, yang ini dia ada disorder kan, dia tidak
mungkin dia punya cara peredaran darah ke apa semua tu tidak baik, maka adalah penyakit-penyakit. Yakni mengetahui tempat berlakunya sunnatullah dan adat kebiasaannya pada makhluk. Dari segi itu tak ada masalah juga, sebab doktor pun buat benda yang sama juga. Kalau ilmu nujum tengok bintang, doktor dia tengok badan manusia, macam mana pergerakannya apa semua, dari situ boleh lihat apa dia punya permasalahan. Dan ini merupakan sunnatullah, sebab Tuhan memang menjadikan segala sesuatu itu berdasarkan kepada kelaziman, kan? Kalau tak tidur malam beberapa malam, akan adalah kelazimannya, sunnatullahnya, dia akan mungkin sakit kepala, dia akan sakit badan, dan akhirnya berlakulah penyakit-penyakit. Jadi doktor juga sebenarnya membaca hukum hakam dari pergerakan perkara-perkara pada badan manusia, sebagaimana ilmu nujum itu melihat, menghukum sesuatu dari pergerakan bintang-bintang. Tetapi doktor tadi tu dia ada dia punya dalil yang lebih kukuh, sebab benda yang dia tengok tu di hadapan matanya, dan dia boleh kaji tu dengan lebih empirical lah. Tapi yang bintang ni itu dia bahayanya, kerana dia melihat hanya dari sudut benda yang jauh sahaja, dan banyak nantinya dia hanya dalam bentuk tekaan-tekaan. Sebab itu bab-bab membaca bintang-bintang dan akhirnya mengaitkan pergerakan bintang itu kepada manusia, kepada makhluk secara mutlak, disebabkan ini maka jadi macam ni, maka itu dicela. Kerana Rasulullah SAW bersabda, ada satu hadis, "Idza zukiral qadaru fa'amsiku, wa idza zukiratin nujumu fa'amsiku, wa idza zukira ashabi fa'amsiku." Maksudnya, apabila disebut tentang takdir, maka amsiku. Kat sini terjemah berpeganglah, tak tepat sangat. Maksudnya berhenti daripada bercakap tentang perkara tersebut, tentang takdir, kan? Kan selalu orang kadang-kadang berdebat tentang takdir. Macam mana kita nak tahu takdir Tuhan? Kan takdir ni kita kena beriman. Al-iman, rukun iman yang ke-6 tu apa? Beriman kepada qada dan qadar Allah, yang baik ataupun yang buruk. Tapi jangan kita perdebatkan. Kalau perdebatkan itu jadi masalah. Itu yang dalam akidah, dalam ilmu kalam misalnya, bila berdebat tu jadi ekstrim. Misalnya kan kita beriman Tuhan dah tentukan segala-galanya. Jadi adalah orang yang dia malas pergi kerja, bila orang marah dia kata, Tuhan yang tentukan aku tak kerja. Takdir ni takkan kita nak tolak. Macam tu pula. Anak periksa dapat E, mak marah, kenapa kau dapat E? Mak, ni kan takdir Allah Ta'ala, mak. Takkan mak nak menolak ketentuan Allah Ta'ala. Ini semua salah faham terhadap takdir. Dan kalau debatkan lagi, macam mana kita nak bertindak kalau semuanya dah ditentukan oleh Tuhan? Kita ni macam patung yang ada tali tu, kan, puppet on the string. Bergerak je lah, Tuhan suruh macam ni, kita macam ni. Tu orang nak cuba perdebatkan takdir lah. Kita ni macam kapas ditiup angin saja. Ke kiri Tuhan kata, ke kirilah kita. Jahat Tuhan kata, jahatlah kita. Itu bukan cara kita membahaskan takdir. Takdir ni kita kena beriman Allah tentukan segala-galanya, tetapi kita kena melakukan berdasarkan apa yang diperintahkan oleh Allah Ta'ala. Dia macam tu je sifat dia. Kita beriman bahawa segala-galanya ditentukan oleh Allah Ta'ala, tapi kita melakukan apa yang diperintahkan Allah. Apa yang Allah perintahkan? Allah suruh kita berusaha, Allah suruh kita bekerja,
Allah suruh kita bertawakal, cekal. Yang itu yang kita buat. Apa yang Allah tentukan tu Allah punya hak sebagai Tuhan. Siapa kita? Jangankan Tuhan, dulu masa ada hamba kan, hamba dengan tuan dulu pun, hamba tu tak ada kuasa nak persoalkan dia makan apa pun, apa yang tuan dia tentukan. Dia pakai pun apa yang tuan dia tentukan. Itu baru tuan. Ini Tuhan yang menjadikan kita, yang memiliki kita sepenuhnya, yang memberikan kita segala-galanya. Kita tidak ada perkara yang kita boleh pertikaikan. Apa saja Allah Ta'ala takdirkan kepada kita, kita beriman saja. Sebab itu yang diperintahkan oleh Allah Ta'ala, innallaha ala kulli syai'in qadir. Jadi adab kita dengan Tuhan begitu sepatutnya. Tapi jangan duk berdebat sana sini pasal takdir. Allah tak buat apa, semayang pun tidak. Kenapa tak semayang? Ini takdir Tuhan, aku tak semayang. Itu tidak betul. Ya. Jadi itu permasalahan antara yang diingatkan oleh Nabi. Nabi kata ada 3 perkara. Pertama, kalau hal takdir, amsiku, berhenti daripada perdebatkan. Yang kedua, apabila disebutkan tentang nujum, bintang-bintang, pun Nabi kata jangan kau sibuk bercakap tentang bintang-bintang. Ini ilmu astrologi itulah. Kan? Bintang apa? Saya bintang, saya lahir bulan berapa? Saya bulan Januari. Capricorn. Capricorn ni macam ni orang dia. Orang dia macam ni, macam ni, macam ni. Kita pun percaya sungguh-sungguh. Kan? Orangnya pemalu. Jadi kita malu sampai besar jadi pemalu. Sebab tu baca dalam surat khabar kecil-kecil, Capricorn tu orang yang pemalu. Siapa dia yang tentukan kita malu atau tidak malu, kan? Pemalu yang negatif lah. Pemalu yang positif tak apa. Ini malu nak bercakap dengan orang, nak tanya guru pemalu, itu pemalu, malu bercakap benar. Lama habis lah. Sebab duk baca ilmu astrologi tu yang sebut kalau lahir tahun ni, memang ilmu itu bermula dengan melihat bintang-bintang lah. Dan memang ada dia punya sunatullah dia tu, ada kelazimannya yang akhirnya mereka sampai kepada keputusan-keputusan tu. Sebab sekian-sekian bulan misalnya peredaran bintang macam ni, bulan macam ni, matahari macam ni, kemudian dia efek kepada laut, misalnya lautan, air pasang atau surut, angin, memang memberi kesan kepada arah angin apa semua. Dan kemudiannya mungkin memberi kesan kepada manusia juga. Tetapi dia tidak mutlak. Dia tidak mutlak, itu sekadar macam kelaziman saja. Dan kalau kita mengambil manfaat dari peredaran bintang itu untuk hal-hal yang memberi manfaat kepada kehidupan kita, macam misalnya dulu kapal-kapal dia tak ada kompas, dia tengok bintang lah. Dia tengok buruj-buruj yang ada, kan. Dalam kitab dia sebut paling kurang ada 28 jenis buruj yang menjadi panduan kepada antaranya anak-anak kapal, nahoda kapal, untuk melihat arah dan untuk melihat angin. Kalau angin kuat sini, dia akan sauh dia tu ke belah mana, jadi boleh tolak. Jadi semuanya berdasarkan bintang. Itu yang manfaat yang baik. Manfaat yang buruk ini cara yang buruk itu adalah dengan mengaitkan itu dengan nasib, misalnya mengaitkan itu dengan peribadi, perwatakan, mengaitkan itu dengan sifat. Itu yang tak betul. Tapi kalau kita gunakan untuk arah angin, untuk apa, itu memang telah digunakan sejak dahulu oleh orang yang berlayar di lautan. Okey. Jadi itu pun Nabi ingatkan supaya bab-bab baca bintang-bintang ni fa'amsiku, berhenti, jangan kau sibuk dengan bercakap tentang tu. Dan yang ketiganya, apabila disebut sahabatku, maka pun sama, jangan kamu sibuk mengatakan keburukan sahabat-sahabat. Kan kadang-kadang ada orang kata, oh sahabat ni berperang dengan sahabat ni, Aisyah berperang dengan seorang sahabat yang lain, Sayyidina Ali. Macam mana tu? Dua-dua sahabat tu. Kita jangan sibuk nak menyalahkan mana-mana sahabat, kerana sahabat ni semua telah dijamin oleh Allah Ta'ala, oleh Rasulullah SAW
Rasulullah kata ashabi kan nujum, sahabat-sahabatku seperti bintang-bintang di langit. Maksudnya semua cemerlang belaka, semuanya bergemerlapan. Walaupun ada cerita-cerita dalam sejarah para sahabat yang kita baca tu, kita simpan, kita punya famsiku, kata Nabi, jangan kau sibuk bercakap tentang hal itu. Jadi 3 perkara yang Nabi ingat kepada kita, termasuk salah satunya ialah ilmu-ilmu bintang ni, astrologi ni. Jangan kita sibuk bercakap. Dan Nabi bersabda juga, akhafu ala ummati ba'di thalathan, haiful a'immah wal imanu bin nujum wat takzibu bil qadari. 3 perkara, kata Nabi, yang aku takut berlaku ke atas umatku sesudah aku tiada. Apa dia? Pertama, kezaliman imam-imam. Maksudnya orang-orang yang desuk, orang ulama-ulama yang jadi imam ini zalim. Itu Nabi amat takut sekali berlaku. Yang kedua, orang-orang yang percaya kepada bintang-bintang, yakni ilmu nujum ni, nujum 4 belalangnya style ni, dan pendustaan kepada takdir. Pendustaan kepada takdir tadi itulah yang tak nak pergi kerja, salahkan Tuhan. Kan, tak nak semayang, salahkan Tuhan. Itu semua takdir. Ini semua perkara-perkara yang Nabi telah ingatkan. Dan Umar Al-Khattab radhiyallahu anhu juga berkata, pelajarilah dari bintang-bintang itu apa yang dapat menunjukkan jalan kepadamu di darat dan di laut, kemudian berpeganglah kepada pengetahuan itu. Maksudnya jangan lebih-lebih. Hal-hal bintang ini macam tadilah, gunakan untuk maslahah keperluan kita hidup di dunia ini, di darat dan di laut. Di laut itu macam tadi, dan di darat pun mungkin sebahagiannya kita punya ramalan cuaca apa semua pun berdasarkan kepada perkara-perkara itu juga. Tapi nama pun ramalan. Kita pun tak pernah beriman, esok hujan, kita beriman sungguh-sungguh, tengok tak hujan esok. Kita pun tahu nama pun ramalan cuaca. Tak pernah kita menganggap apa yang disebut oleh ramalan cuaca itu sebagai benar. Dan kita sentiasa yakin kalau turun hujan pun itu dengan takdir Allah Subhanahu Wa Taala. Kalau tak turun hujan pun itu pun dengan takdir Allah Subhanahu Wa Taala. Bukan sebab bintang, bukan sebab itu bukan asbab yang qat'i terhadap berlakunya peristiwa-peristiwa sama ada di langit ataupun di bumi. Kan? Jadi kita kena jelas perkara tersebut. Orang Melayu pun dia cakap kan, dia kata kalau dengar guruh di langit, air tempayan tu jangan dicurahkan. Apa maksudnya? Kalau guruh tak semestinya hujan. Ini air tempayan dah curah dah sebab tahu hujan nak turun kan. Tengok tak turun hujan, dah air dah rugi. Dulu mana ada pipe macam kita kan. Air tempayan tu penting tu. Itu maksudnya. Di mana orang Melayu dulu pun faham akidah. Semua perkara itu merupakan Allah Ta'ala punya iradah. Kadang-kadang nampak tanda tapi tak berlaku sebab iradah Allah tidak menghendaki benda itu berlaku. Tapi kalau dia dah kelaziman, kita boleh belajar something lah. Saya dulu adalah buat kajian sikit IKIM, tempat saya kerja, dengan University Kyoto University di Jepun. Ulang-alik lah pergi ke sana. Antara kajian yang dibuat itu dia panggil local wisdom. Local wisdom ni maknanya kejadian-kejadian macam tsunami, kejadian macam air pasang, kejadian banjir, semuanya ada tanda-tanda yang selalunya orang-orang yang duduk di kawasan tu dia tahu. Misalnya ikan punya pergerakan dah semacam nak melompat-lompat ikan tu, itu tanda nak berlaku tsunami. Ataupun dia kata serangga kat rumah tu dah mula macam lari naik ke atas macam tu. Kan, daripada lantai tu dia naik, semua dah naik ke atas. Jadi mereka ni, binatang-binatang ni pun dah memberikan petanda terhadap berlakunya satu-satu perkara. Itu local wisdom lah, maknanya kebijaksanaan orang-orang tempatan. Jadi itu tak payah dengar kaji cuaca tu.
Dia orang pun dah boleh tahu dah akan berlaku sesuatu, tapi masih benda-benda itu bukan mutlak. Tapi itu sebahagian daripada common sense lah, yang kalau kuat common sense orang tu, sebab ada ilmu firasat misalnya. Ilmu firasat ni ilmu baca muka orang, baca perwatakan orang, dan ulama-ulama kita tulis sebahagiannya. Imam Fakhruddin Ar-Razi ada tulis satu kitab Ilmul Firasat, tapi bukan akidah, tapi itu common sense lah, yang kita panggil common sense. Kita tengok orang ni kening macam ni, ataupun cara dia senyum pun kita dah tahu dah, ini jenis orang macam mana, pemarah ke apa ke kan. Tapi itu tak ada kena-mengena dengan akidah lah, itu kelaziman dia, local wisdom lah. Tapi ini masalah bila kita percaya ni. Jadi kata Imam Al-Ghazali lagi, dilarang pengetahuan itu dari 3 segi. Jadi dia fokus lagi, ilmu nujum ni ada 3 aspek yang menyebabkan dia dilarang. Pertama, bahawa ilmu itu memberi mudarat kepada kebanyakan orang. Sebab apabila diterangkan kepada mereka bahawa hal-hal itu terjadi adalah akibat perjalanan bintang-bintang, lalu tumbuhlah anggapan dalam hati mereka bahawa bintang-bintang itu dapat memberi kesan. Itu masalah. Bila ilmu nujum itu kita percaya dia yang memberi bekas, memberi kesan, taksir, sedangkan yang memberi kesan hanya Allah Ta'ala sahaja. Dan bukan nujum sajalah. Dalam hal itu orang Melayu kita tangkal lah, pokok sekian lah, gunung sekian lah, semua kadang-kadang ada penunggu dia. Ada mambang dia, mambang telaga lah, mambang laut, mambang angin. Itu semua kesan-kesan dari kepercayaan-kepercayaan sebegitulah, yang akhirnya menyebabkan akidah itu akhirnya tercela ataupun rosak akidah itu, kerana kita punya kepercayaan terhadap kudrah Allah Ta'ala itu sudah mula compromise, sudah mula hilang, berpindah kepada bintang, berpindah kepada tangkal, berpindah kepada batu dan lain-lain lagi. Ini syirik kerana kita sudah membahagikan Allah Ta'ala punya kekuasaan itu kepada makhluk. Itu masalah. Dan bahawa bintang-bintang itu Tuhan-Tuhan pengatur, kerana dia itu zat mulia di langit. Mulalah nanti jadi animisme, percaya kepada Tuhan selain daripada Allah Ta'ala, makhluk itu sebagai Tuhan. Yang ni kes ni bintang lah. Tapi kes-kes lain ada agama tu api pun disembah, gunung pun disembah dan lain lagi. Dan besarlah kesannya dalam hati, lalu kekallah hati menoleh kepadanya. Maknanya hati itu, keimanan itu sudah mula berpindah daripada Allah Ta'ala yang Maha Esa kepada makhluk-makhluk seperti bintang dan lain-lain lagi. Dan hati itu melihat kebaikan, kejahatan itu dilarang atau diharap dari pihak bintang-bintang itu. Mulalah dikaitkan bintang ni membawa kesan buruk, bintang ni keluar je bintang tu, mulalah nanti akan datang celaka, nanti keburukan akan berlaku. Nama antara nama-nama 28 tu Saraton misalnya, Saraton, Suraya kan, bintang Suraya tu antara nama-nama buruj yang dinamakan oleh para ulama. Kita dah bicara dah perkara ni lama dulu. Lalu terputuslah dari hati ingatan kepada Allah Ta'ala. Orang yang lemah imannya menunjukkan pandangannya kepada perantara-perantara. Di sinilah bermulanya syirik. Dulu bila orang sembah berhala, orang sembah ni semuanya bermula dari kelemahan iman dan kepercayaan terhadap perkara-perkara yang lain daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Sedangkan seorang yang berilmu yang mendalam memandang bahawa matahari, bulan dan bintang itu menuruti perintah Allah Ta'ala. Kalau kita orang yang ada ilmu, akidah yang mantap, kita yakin apa sahaja berlaku kan, walaupun
keluar bintang ni berlaku banjir misalnya, tetap kita kata bintang tu dia menurut perintah Allah Ta'ala. Yang menurunkan bala itu, ibtila itu adalah Allah Ta'ala. Dari segi itu bukan bintang saja, malah yang jadi doktor tadi pun, kalau dia betul-betul percaya bahawa ubat itu yang menyembuhkan, itu pun masalah juga. Itu pun sebahagian daripada syirik. Dia panggil syirik khafi, syirik yang tersembunyi. Jadi kita kena betul-betul yakin, sebab kita dah belajar dalam akidah bahawasanya Allah Ta'ala itu bersifat dengan sifat qudrah dengan iradah. Dan kita dah ulang banyak kali ni. Qudrah itu adalah kuasa dari Allah Ta'ala yang menjadikan sesuatu daripada tiada kepada ada, dan daripada ada kepada tiada. Apa sahaja, semua itu kuasa Allah Ta'ala. Kan, pokok dekat kita punya masjid ni kan, ada pokok ke tak masjid ni? Entah tak ada dah. Dekat tepi masjid tu dulu kecil, sekarang ni dah besar dah. Siapa dia yang membesarkan pokok tu daripada kecil dulu kepada besar? Allah Ta'ala. Bukan fotosintesis ke matahari ke apa semua yang benar-benar memberi kesan ke atas. Kan dia daripada kecil jadi besar tu, maknanya daripada tiada kepada ada lah tu. Dulu besar tu ada tak pada pokok tu? Tak ada. Yang ada sifat pada pokok tu kecil. Dia jadi besar itu maknanya daripada tiada besar menjadi ada besar. Itu tiada kepada ada lah. Ada itu hanya Allah Ta'ala je yang boleh buat. Manusia tidak boleh menjadikan sesuatu daripada tiada kepada ada. Walaupun kita bagi makan anak tu dengan susu yang paling mahal apa semua, tapi kalau Allah Ta'ala tidak mengiradahkan dia sihat, dia tak akan sihat. Tapi lazimnya sihat, lazimnya. Yang tu dipanggil sunnatullah tu. Allah Ta'ala menciptakan sesuatu tu ikut pattern juga. Ikut kebiasaan, kelaziman. Apa kelaziman tu? Kalau siapa makan dia akan sihat. Kan, siapa makan dia akan sihat. Itu dipanggil sunnatullah. Tapi dia tidak mutlak. Dia tidak mutlak. Allah Ta'ala boleh sahaja mengubah sunnah itu dengan tiba-tiba orang makan tapi tak sihat. Tiba-tiba ada api tapi tak terbakar pun. Dan buktinya sudah ada berlaku pada Nabi Ibrahim, api yang besar pun tidak membakar. Tapi tidak berlaku selalulah. Taklah berlaku selalu. Kalau selalu sangat Allah Ta'ala mengubah sunnahnya ni, susah kita nak hidup. Hari ni punya makan ni kenyang tak agak-agak ni, Tuhan takdirkan. Susah kita nak makan ke tidak kan? Jadi Allah Ta'ala memang menjadikan sesuatu. Tetapi iman kita adalah Allah Ta'ala berkuasa atas setiap sesuatu tu, sekecil-kecilnya dan sebesar-besarnya. Setiap saat itu Allah Ta'ala yang membesarkan sesuatu, yang memelihara. Itu yang kita selalu kata Allah memelihara kita tu. Bukan maknanya Allah Ta'ala cipta kita lepas tu kita membesar sendiri. Itu tak betul. Itu tak betul. Itu pun syirik tu kalau kita percaya macam tu. Kalau betul-betul kita, akidah kita lah, akidah Ahlus Sunnah wal Jamaah. 4 minit ke? Pandangan seorang yang lemah iman, kata Imam Ghazali, kepada adanya cahaya matahari sesudah terbit adalah seumpama semut jika dijadikan baginya akal dan dia berada di atas secarik kertas, sehelai kertas, lalu memandang kepada kehitaman tulisan yang terus membaru, maka dia beriktikad bahawa itu perbuatan pena dan tidak meningkat pandangannya kepada memerhatikan anak jari. Faham tidak? Dia pemisalan Imam Ghazali kata, kalau orang yang macam silap faham takdir ni, dia macam semut. Katakan semut tu dia duduk atas kertas ni, dia nampaklah tulisan kan. Katalah orang tengah menulis dekat pen tu, sedang menulis dekat satu kertas putih. Semut tu ada kat tepi tu, dia tengok je pen tu menulis. Pasti semut tu kalau dia ada akal, dia akan kata pen tu yang menulis benda tu. Sedangkan yang menyebabkan pen tu bergerak ialah tangan orang yang pegang pen tu.
Tapi semut tu mungkin tak nampak tangan, dia tak nampak orang yang lebih besar, sebab dia duduk hanya tengok pen tu saja. Begitulah orang yang lemah iman ni, dia tak nampak Tuhan yang maha besar. Dia hanya nampak makhluk yang kecil-kecil ni yang menyebabkan dia kenyang, nasi yang kenyangkan dia. Tapi dia tak tahu bahawa yang mengenyangkan itu adalah Allah Ta'ala. Kan? Dan itu kena ada iman lah. Bukan maknanya boleh nampak tu kita tengok mana Tuhan yang besar, tak ada pun yang menggerakkan kita. Bukan begitu cara kita faham. Caranya kita belajar akidah, kita percaya, beriman bahawa di sana ada Tuhan, dan Tuhan itu maha kuasa, dan Tuhan itu sentiasa melakukan sesuatu. Kullu yaumin huwa fi sya'nin, kata Al-Quran. Setiap saat Allah Ta'ala itu aktif dengan arti kata Allah Ta'ala itu melakukan sesuatu setiap saat. Allah yang tu kita beriman ni bukan Allah yang ada dulu masa Yunani, Greek dulu, mereka faham Tuhan tu dia panggil mechanical God. Tuhan tu dia the first cause, dia penyebab yang pertama. Dia jadikan alam ni, kemudian alam tu berjalan sendiri. Tuhan tu dianggap macam clockmaker. Kan orang buat jam, bukan jam digital sekarang ni, jam yang ada apa tu kan. Bila pencipta jam tu buat jam, dia kunci jam tu, maka jam tu akan bergerak sendiri. Mereka faham Tuhan begitu. Jadi Tuhan ni bila dah jadikan alam, Tuhan dah tak berfungsi, Tuhan take rest, alam itu bergerak sendiri sahaja. Ini tak kena dengan akidah kita. Sebab Allah Ta'ala yang kita beriman ini adalah Allah Ta'ala yang sentiasa memberi rezeki, sentiasa memelihara alam ini, sentiasa qudrah, qadir terhadap segala sesuatu. Ala kulli syai'in qadir, setiap sesuatu tu Allah Ta'ala berkuasa. Itu cara kita beriman. Barulah kuat iman kalau macam tu, barulah kita bergantung dengan Tuhan. Allahus Samad. Ini kalau kita pun tak percaya sangat Tuhan ni, betul ke? Ada. Lama-lama tu yang jadi murtad, itu yang akhirnya atheist, tidak percaya kepada Tuhan, kerana kita duk percaya semua kita buat sendiri. Wallahu alam. InsyaAllah kita sambung lagi perbahasan berkaitan dengan ilmu nujum ni ya. InsyaAllah. Wallahu alam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin, wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi washabbihi ajmain. Allahumma iftah alaina hikmataka wa yashur alaina min khaza'ini rahmatika ya arhamar rahimin. Walhamdulillahirabbil alamin.